Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 11 Jun 2021. Sabah umumkan bantuan Sabah Prihatin 3.0 bagi membantu golongan terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Bantuan Sabah Prihatin 3.0 yang merangkumi pembayaran secara tunai sekali bayar RM300, pengurusan program perumahan rakyat PPR dan bantuan kepada pelajar Institut Pengajian Awam dan swasta akan diagihkan dalam tempoh terdekat ini. Dalam kenyataan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, bantuan tersebut melibatkan peruntukan hampir RM155 juta. Bagi Kementerian Pembangunan Luar Bandar, lebih RM45 juta diperuntukkan untuk bantuan sekali bayar RM300 kepada 153,914 penerima bagi kategori miskin, miskin tegar dan ikasih. Sementara itu, hampir RM3 juta diperuntukkan kepada Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar untuk diagihkan kepada 3,325 penerima terdiri daripada pemandu pelancong, penggiat seni, dive master, malim gunung, porter, hotel, pengusaha pelancongan dan Persatuan Inap Desa. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat pula menerima peruntukan hampir RM20 juta yang akan diagihkan secara tunai kepada 64,449 penerima merangkumi golongan sasar daripada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am, Jabatan Hal Ehwal Wanita dan Angkatan Tentera Malaysia ATM membabitkan bantuan veteran ATM. Kementerian Pembangunan Perindustrian menerima RM2,880,000 untuk diagihkan kepada 9,600 penerima kategori usahawan mikro dan cottage. Kementerian Pertanian dan Perikanan menerima RM29 juta. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan menerima RM15 juta. Kementerian Kerja Raya hampir RM2 juta, manakala pejabat tugas-tugas khas dan DBKK masing-masing menerima lebih RM1 juta. Perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah, sejumlah 233 kes positif baru direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif 65,021 kes. Satu kes kematian direkodkan di Semporna. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, satu kluster baru direkodkan iaitu kluster Kampung Lobau, Kota Kinabalu yang berpunca daripada aktiviti keagamaan di Gereja SIB Kampung Lobau Manggatal sepanjang 16 hingga 23 Mei lalu. Kes indeks merupakan penjawat awam lelaki 35 tahun juga merupakan ahli gereja terbabit disahkan positif selepas menjalani ujian saringan bergejala di Klinik Haji Bandar Sera sebelum dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut. 65 ujian saringan dilakukan dan 15 daripadanya positif, 19 negatif manakala 28 sampel lagi masih menunggu keputusan. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi memaklumkan satu lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD iaitu Lorong Pasir Putih 1, Taman Pasir Putih Fasa 1 Putatan bermula esok hingga 25 Jun. Pelaksanaan PKPD itu dilakukan selepas terdapat peningkatan ketara apabila 16 daripada 17 individu yang disaring disahkan positif selain bertujuan menyekat pergerakan bagi mengekang penularan pandemik. Sementara itu, 3 lokaliti PKPD ditamatkan bermula hari ini iaitu PKPD Kampung Sungai Langgas Kunak, PKPD Kampung Muk Kinarut Papar dan PKPD Kampung Baru Durok Keningau. Dalam perkembangan lain, sejumlah 348,995 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan terkesan menerusi program bantuan prihatin COVID-19 2.0. Susulan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP penjawat awam sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 di seluruh negeri. Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah Datuk Dr. Zulkifli Mohamad memandang serius tahap pematuhan para penjawat awam terhadap SOP peratusan kehadiran warga kerja di pejabat masing-masing.
Bagi tujuan itu, katanya pemantauan secara berterusan dilakukan pihaknya bagi memastikan SOP berkenaan dipatuhi semua penjawat awam. Ia bagi membantu usaha kerajaan mengurangkan risiko penularan jangkitan pandemik COVID-19 di tempat kerja sekaligus melandaikan penularan jangkitan di seluruh Sabah. Beliau menyatakan demikian sempena lawatannya ke Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia di Kota Kinabalu yang menempatkan Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah RTM, Jabatan Penerangan Sabah dan bernama. Kerajaan memutuskan peratusan kehadiran warga kerja bagi sektor awam persekutuan adalah 20% di pejabat dan 80% secara bekerja dari rumah BDR. Sementara sektor awam negeri adalah 30% di pejabat manakala 70% kaki tangan BDR. Tidak mempunyai telefon pintar, berada di luar kawasan serta tidak mempunyai kemudahan internet selain memilih jenis vaksin antara faktor penyumbang kepada peratusan yang rendah bagi pendaftaran mendapatkan vaksin COVID-19. Setakat ini, Sabah hanya mencatat sebanyak 20%. Sedar hakikat ini, Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS melalui Jawatan Kuasa Kecil Kesihatan menganjurkan program webinar bertajuk Vaksin COVID-19 perlu atau tidak. Pengerusinya Datuk Dr. Haji Tarsiah Haji TZ Taman memberitahu webinar ini juga adalah salah satu usaha MPWS menyampaikan maklumat yang sahih dan terperinci berkenaan vaksin COVID-19 sekaligus menggalakkan orang ramai untuk mendaftar sebagai penerima vaksin. 3 panel diundang iaitu Pengarah Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu, Dr. G. Loris Frederick Doni, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Dr. Dayan D.J. Kitingan dan Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Penyakit Tidak Berjangkit Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Dr. Nirmal Kaur. Menurut Dr. Jiloris, masyarakat tidak seharusnya risau mengenai kesan sampingan kerana vaksin yang dipilih oleh Kerajaan Malaysia telah pun mendapat kelulusan NPRA dan KKM. Sementara itu, Dr. Dayan menyeru semua wanita untuk mendaftar dan mendapatkan vaksin sebelum merancang kehamilan kerana ia akan memberi perlindungan 95% selain mengelak mendapat jangkitan pada tahap yang serius. Sesi webinar ini disertai 194 peserta dari pelbagai agensi, individu dan pakar kesihatan. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kini sudah memasuki fasa kedua. Hasilnya, rata-rata penerima vaksin mengakui ia merupakan langkah terbaik dalam mewujudkan imuniti kelompok bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Ini antara respon diterima. Pada mula-mulanya memang rasa takut sebab selalu dengar viral yang banyak side effect yang inilah itulah. Tetapi apabila saya datang untuk dos pertama memang excited, tetapi selepas itu sudah disuntik dengan dos pertama dan saya pulang rumah mungkin side effect itu adalah saya rasa mengantuk dan lapar. Jangkitan semakin naik. Usaha kerajaan untuk adakan lockdown pertama, kedua, ketiga masih juga naik. Jadi bagi saya kan tidak ada cara untuk kita menghalang penularan jangkitan ini kecuali untuk mendapat herd immunity. Semua petugas dari awal di depan tu sampai terakhir tu kan, semua mereka buat yang terbaik untuk kami. Kami merasa bangga, merasa bagus, mereka selesa atas semua situasi di sini. Dan juga jururawat dan sebagainya, doktor-doktor pun begitu baik dengan kami. Sebenarnya suntikan tu taklah menyakitkan dan selepas terima suntikan saya pun rasa sihat. Pada kawan-kawan di luar sana yang belum mendaftar vaksin, silalah daftar. Terimalah vaksin untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga. Pada saya, rakyat Malaysia perlulah mengambil suntikan vaksin ini agar kita dapat menghentikan penularan virus ini, agar badan kita juga lebih kuat untuk melawan virus ini kelak insya-Allah. Setakat semalam, seramai 93,455 sudah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 bagi fasa 1 dan 2.
Lebih 40 kompaun melibatkan kesalahan ingkar prosedur operasi standard SOP telah dikeluarkan Pejabat Kesihatan Semporna sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 bermula 1 Jun lalu. Nilai kompaun berkenaan melebihi RM50,000. Pegawai Kesihatan Sempurna Dr. Syamir Khan Sulaiman berkata antara kesalahan dilakukan termasuk tidak mematuhi penjarakan fizikal, makan di dalam restoran, tidak memakai pelitup separuh muka dan premis tidak menyediakan pengimbas suhu. Setiap hari ada kompaun dikeluarkan. So setakat ini mungkin sampai 40-50 kompaun telah dikeluarkan kepada individu dalam jumlah anggaran yang dalam 50-60 ribu ada. Jumlah anggaran yang tinggi dan masih ada pelanggaran SOP. So kami masih everyday masih ada pengeluaran kompaun. Memang banyak kompaun dikeluarkan, jumlah anggaran dia pun sangat tinggi. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas melakukan pemantauan premis perniagaan di Semporna. Beliau turut mengingatkan orang ramai kegagalan mengamalkan SOP ketat akan menyebabkan penularan wabak lebih pantas dalam komuniti. Keadaan ini akan menyukarkan usaha melandaikan kes jangkitan sekaligus memberi kesan kepada kehidupan masyarakat. Majlis Perbandaran Sandakan MPS giat mengagihkan bantuan bakul makanan pada 4 lokaliti yang dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Pengagihan diselaraskan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Sandakan melibatkan lebih 70 anggota MPS, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Rela. Timbalan Presiden MPS Faridah Giau berkata agihan melibatkan 1,440 bakul di Taman Permata, 46 bakul masing-masing di Taman Mawar dan lorong 5, 6, 7 dan 8 Taman Utama, selain 177 bakul di Kampung Sungai Obar. Untuk makluman, di Sandakan ada 4 kawasan telah diisytiharkan sebagai kawasan PKPD dan ini merupakan tempat yang ketiga lah. Taman Permata ni flat merupakan tempat ketiga yang kita menyerahkan bakul makanan khas untuk yang di PKPD. Farida menyatakan demikian kepada RTM ketika pengagihan bantuan bakul makanan di flat Taman Permata Sandakan. Dalam pada itu, beliau mengajak masyarakat agar mendisiplinkan diri melaksanakan kuarantin kendiri sekiranya mempunyai gejala COVID-19. Masyarakat juga digesa menjalankan aktiviti mengikut norma baharu termasuk mengamalkan penjarakan fizikal dan mengutamakan kebersihan diri. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah kali ini. Vaksin COVID-19 selamat digunakan bagi membentuk imuniti kelompok. Segera daftarkan diri sebagai penerima vaksin. Saya Emran Azmi Rosli, salam hormat.